kita kan fly jadual mengepek kan. Bukan mengepek lah, jadual tak menentu. So ada ketikanya Jadual even merepek. kalau kita kerja time public holiday, Sabtu Ahad, bukan sekadar hari, tapi timing pun kan. Tapi sebab kita dulu 737, banyak yang kita flight kita siang lah. Flight tengah malam tu jarang berlaku. Paling kuat pun land midnight macam tu lah. Dia tak adalah sampai tahap fly tengah malam pergi balik Hyderabad daripada waktu tu lah. Sekarang lain kan. Sekarang korang punya jadual tengah malam fly kan. So memang kebiasaan lah. Macam aku banyak miss di sebalik kita seronok pergi tengok wayang, pergi beli groceries, pergi buat berurusan masa weekdays. Masa weekdays kan, maknanya seronok sebab lengang kan kita pergi waktu orang kerja. So di sebalik kita seronoknya pada waktu tu, tapi in the same time kita miss banyak benda lah. Contohnya kalau ada reunion sekolah, ada kedua kahwin family terdekat, ada apa-apa kenduri apa-apa kan, funeral selamat ke kan, kita tak dapat nak join sebab kerja. Raya pun alhamdulillah aku dapat lah beraya 2 tahun. Kebetulan memang masa aku kat 773 aku dapat beraya. Ada tu paling teruk pun petang kerja. So pagi sempat lah sembang raya semua kan. Tapi benda-benda macam tu orang lain mungkin termiss betul lah benda-benda macam tu. So tang situ yelah kan kita tengok gambar kalau macam perjumpaan kawan-kawan ke family kenduri kendara, kita tak ada dalam gambar tu lah kan. And then kita miss that moment kan. Kadang-kadang tu ada kawan kita yang terdekat kahwin misalnya kan, kita miss. So tu antara benda-benda yang kita kena korbankan lah sebenarnya as a pilot kan. Trait yang kita perlu ada ataupun skill yang kita perlu ada untuk menghadapi semua ni ialah berhati kering lah terpaksa. Nak buat macam mana? Kalau kita asyik bersedih ni, boleh jadi masa tengah naik stop kita boleh menangis sebab tak dapat tengok the best cousin kita kahwin ataupun dan sebagainya lah, kenduri-kenduri kendara. Skill hati kering ni perlu ada maybe to a certain extent jugalah dekat semua orang. Kalau tidak kita akan merasakan life is unfair. Kenapa aku jadi pilot ni? Kenapa aku bekerja dengan airline? Kalau boleh nak ubah nak pusing dunia balik lah, dan sebagainya lah dengan kata-kata yang tersebut. So fikir balik kan, gaji dah dapat beribu-ribu, nak banyak songeh lah kan. Susah lah kalau nak dapat semua benda kan. Nak semua kan. Kau boleh imagine orang dari Ceruk mana ke duk main lepas tu dah jadi pilot, lepas tu tak dapat balik Kedah ke mana kan. Lepas tu dia kembalikanlah aku kehidupan belayang aku macam come on kan. Kau dah menikmati why did you study in the first place kan kalau tak ni kan. So kita kena ada preparation lah dari segi physical kita, mental thinking kita. Benda tu yang aku duk terfikir pasal Hollywood celebrity. Kita ambil contoh Heath Ledger, Robin Williams kan. Macam diorang suicide. And bukan sekadar diorang lah, orang-orang lain yang banyak yang ambil dadah semua tu. First of all, diorang yang macam choose the acting career and diorang nak masuk acting career. Tapi bila diorang dah masuk dalam tu, diorang dah kaya, jutawan semua, diorang stress pula kan. Maknanya apa yang diorang nak sebenarnya kan. Maknanya apa, diorang salah pilih career ke macam mana. Macam kadang-kadang diorang kaya gila kot kan. Memang berjuta-juta dah dapat bayaran kan, millionaire. So macam orang boleh kata lah, no money can buy money cannot buy happiness. Money cannot buy happiness. But make your job work so that you can be happy in a certain way juga. Kalau kita tak happy dengan kerja kita, kehidupan kita semua akan go haywire. Benda ni, the negative energy within us akan mempengaruhi family terdekat kita, anak, isteri kita juga. Benda ni bukan saja efek engkau saja. Kalau dalam certain buku alchemist ke apa, dia akan kata kalau engkau ada macam mana something lah, kalau kau inginkan satu yang bagus semua tu dan niat yang bagus, the world will conspire with you, not against you. So wujudkan perasaan acceptance. Kalau tak dapat
Biasalah kita semua, macam kau juga Cap, aku tak dapat menghadiri pelbagai jenis kenduri dan banyak event besar yang aku tak payah mention kat sini yang juga terjadi tanpa kehadiran aku di event tersebut. Dan benda ni kita perlu biasa hadapi dari, kalau siapa yang start kerja awal kita ni, kira dari muda lah kita dari belasan tahun lah kita terpaksa menghadapi benda tu, tak raya bersama keluarga semua kan. Ya, macam Amir anak seorang kapten kan dulu. Macam mana? Arwah yang kau dulu. Dia always there ke kebetulan dia memang apa ada ke ataupun dia selalu tak ada masa kendara semua tu? Jadi tahu dulu masa kita kecil-kecil dulu ataupun masa sebelum kita kerja dulu, kita tak ada isu pun kalau macam apa kenduri tak dapat pergi apa semua. Kalau pasal kenduri apa pun yang akan bagi tahu is our parents juga. Our parents bagi tahu. Kalau our parents tak bagi tahu, kita tak tahu pun. So kalau kalau kita tak tahu, so kita tak rasa apa-apa lah kan. But setakat yang aku tahu, tak ada komplain apa-apa lah. Tak ada apa sangat lah. Tapi bila kita dah bekerja apa semua, betul, there are few lah. Kadang-kadang benda-benda kecil-kecil je. Kadang-kadang doa selamat apa semua, apa kata, tahlil ke apa semua kan. So kita ni kalau macam daripada awal-awal lagi kita dah ada sifat nak mengukuhkan ikatan kekeluargaan, kita akan datang apa semua. Kalau yang kita jenis apa nak explore, nak jenis travel apa semua benda tu is your second concern. Kenduri apa semua boleh je. Ada juga orang yang tak pergi kenduri, tak pergi apa semua, dia cuma ada bila major je, benda-benda major, sama ada orang meninggal ataupun kahwin. Tu je. Lain apa semua, birthday kawan, birthday anak kawan ke, birthday apa semua, tu orang je. So ikut masing-masing. Kalau masing-masing tu ada orang tu yang memang jenis apa yang really cherish ada majlis apa-apa semua ke, apa orang kata apa gender reveal whatever it is. Gender reveal ada lantak dia orang lah kan. Itulah apa dia orang akan datang lah benda-benda macam tu apa semua. So kita ni quite kita try to fit lah with our roster. So depends lah, tengok syarikat macam mana lah. Setengah syarikat bagi roster bulanan, setengah syarikat bagi roster 2 minggu kan. So gantung lah. So macam dia cakap awal-awal tadi, benda yang boleh pre-plan, benda yang family boleh bagi tahu awal. Contoh, nak kahwin dalam in 2 months time, up 2 months time, benda yang reasonable untuk kita minta cuti. Kalau benda macam tu kalau macam tiba-tiba je ni kahwin lagi 2 minggu apa semua, roster tak ada apa-apa lah. Tapi kalau macam ada orang meninggal dunia, especially your significant somebody, sometimes macam setengah syarikat dia bagi the closest lah kan, the closest family member lah kan, compassionately for maybe father, grandfather apa semua. Ataupun kadang-kadang macam kalau you terkena contohlah kan your best friend forever apa semua, best friend forever punya mak meninggal apa semua, and it affects you psychologically somehow, and it's legitly affecting you, then you take a special leave lah for that lah. So benda I mean depends on situation lah. Macam aku pernah tengah flight and sampai Australia, sampai Sydney macam tu, baru je landing dapat teks cakap, ada my neighbor cakap, kenapa ambulans datang rumah, sudah better check tahu rupanya arwah mak aku hospitalized masa tu. Aku daripada Sydney aku call kuring. Masa tu aku pakai prepaid lagi. Pakai prepaid lagi. Habis prepaid aku RM100. Nak liaise dengan office. So last aku balik the same day. And then jaga arwah mak aku dalam seminggu jugalah. Lepas tu my mother pass away lah.
So benda-benda macam tu lah, benda-benda macam tu yang some things yang some events that unforeseen lah, that unforeseen, benda macam tu lah. So there are things that you can compassionate reasons kan, that you can attend. There are some things that you can't lah. Benda-benda happy kan, benda-benda cek pasal. Tak boleh lah. Betul lah. Aku rasa aku pun lebih kurang sama macam Amir Zaidi juga. Dia punya outlook dia, aku tak adalah berkira sangat pasal benda macam birthday party ataupun kenduri kesyukuran. Nak aku ni dalam spektrum introvert extrovert, aku memang jauh lebih kepada introvert. Menjadi seorang anak sulung kepada 6 orang adik-beradik, dan keluarga mak aku sendiri ada dia nombor 10 daripada 13. Rasa macam suffocated jugalah. So bila aku ada kerja macam ni, aku dapat rasa macam boleh menarik nafas lega sikit lah. Tak payah nak attend semua benda. Kalau tidak memang every other week ada lah makcik ni makcik tu buat makan. So aku memang quite happy lah that we can just suka ni. We can just limit the interaction to priority lah, level 1 punya majlis. Yang bawah-bawah tu macam fly. So tak cukup dengan tidak menghadiri separuh daripada event semasa beliau menjadi pilot di Malaysia, beliau decide untuk tak hadir semua terus dengan pergi ke Timur Tengah di negara Arab. Jauh tu lari kan. Kalau boleh lagi jauh lagi bagus lah. Itu sebenarnya motivating factor kau lah. Aku dengar US nak buka job market ni. Cari kat hijau. Tapi ada seorang juga yang aku kenal juga, maybe korang kenal juga. Dia kalau macam kenduri kesyukuran ke, yang baca doa-doa ni dengan tahlil le, memang dia tak suka pergi. Dia kalau boleh tak nak pergi. Jadi ini maybe merupakan salah satu bukan escapism lah. Kalau dia kerja, lepas tu dia dengar ada macam tahlil malam tu, dia happy sebab dia bekerja, dia tak perlu pergi ke tahlil lah. boleh tipu je. Apa pendapat Cap pasal tu? Nah, tu hak masing-masing lah kan. Dia macam prof kan, mungkin tak suka join benda-benda majlis-majlis macam tu kan, kerajaan ke apa. Majlis-majlis yang dia tak minat nak join. And then setengah orang bila off day tu pun dia prefer rehat kan, lepak. Kadang-kadang sebab 7-3 tu tengok aku tak banyak off day, tak macam white body. So bila kau off day tu Dia tak banyak, kita kerja banyak. Kau keluar enjoy kan. So and then kadang tu ada juga kenduri tu berlaku masa kau cuti kan. Tapi entah macam mana kau busy juga je. Kau create kau punya busy tu, ada hal lah nak buat appointment ni lah tu lah kan. Ya ke? Tak tahu. Ya kot. Bukankah wajib menerima undangan kalau menurut ni? Cap pernah bercerita satu ketika dah. Ya begitu. Okay, aku nak bawa satu point lagi pasal being having to work irregularly dalam jadual yang macam hari orang cuti kita bekerja dan hari kita bekerja orang cuti ni. Salah satunya bergantung kepada operasi airline tersebut dalam jenis kapal terbang tersebut juga. Sebab Cap ada mention tadi, Cap cakap certain jenis kapal terbang ataupun fleet of aircraft ada yang lebih banyak off day daripada yang lain. Jadi kita kena regulate kita punya kehidupan dari segi itu. Kalau kita jenis yang fly macam topik kita pada hari ini, Boeing 737 siri 400, semua kita bersetuju yang kerja kita memang memenatkan. Macam beribu-ribu lemon punya ni lah usaha perlu dibuat untuk kita bekerja, mencari sesuap aglio-oglio dan sesuap wagyu steak. Jadi kita kena regulate lah sepandai-pandainya. Yang Amir Zaidi cakap tu, I share the same thing emotionally juga. Dari segi kematian, benda ni sangat memedihkan lah untuk kita pilot.
Sebab tu aku rasa lah kena ada sedikit rasa, walaupun tu lah macam mana kalau tidak kita akan keep on harping tau benda ni. Kita akan keep on dwelling on the same event over and over again that we missed certain kematian dan certain ni. Kita kena ada some sort of acceptance lah in a way. Aku juga kehilangan ahli keluarga yang terdekat juga, dan mungkin tidak sempat juga berjumpa, menyertai pengkebumian dan sebagainya. So ini adalah satu cabaran kita lah semasa bekerja. Tadi Cap ada sebut Robin Williams, Heath Ledger bekerja. Bukan salah pilih career lah aku rasa. Benda ni lebih kepada accompaniment lah, kesunyian dalam kehidupannya. Jadi aku rasa dalam kehidupan kita juga, depending on whether you are an introvert macam Prof ataupun extrovert macam maybe ramai orang lain juga, kita perlu ada keselesaan dari segi memecah kesunyian tersebut. Untuk introvert, mungkin aku termasuklah introvert, surfing the internet ataupun membaca buku ataupun buat something else saja telah Main memecahkan game. kesunyian aku, ataupun spend my own time dengan keluarga. I will be happy not to meet anyone langsung dalam tempoh 1 tahun, which aku almost buat jugalah masa MCO ni juga. So PKP kan, sebab COVID ni semua. Aku tak ada masalah yang macam orang kata mental health problem kalau duduk di rumah. Mental health problem aku mungkin lebih kepada revolving around different things lah, but not because of tak dapat jumpa kawan dan sebagainya. Kenapa aku macam tu juga? Kenapa kebetulan kita semua macam tu lah. Kebetulan kan. Apa tu? Tak terkesan dengan MCO? Tak, maksud dia aku no problem duduk rumah lama-lama, duduk dalam rumah, tak keluar. Macam aku tak stres sebab tu. Aku okey je. So aku wondering kenapa macam tu lah. Aku rasa tak tahulah, kita tak menyelami hidup Chester Bennington atau Robin Williams. Yes. Maybe mereka orang yang selesa dengan accompaniment kawan-kawan dan sebagainya, dan bila mereka macam ada kehilangan ataupun tak ada orang tanya khabar, dan satu ketika mungkin mereka berasa satu kehilangan besar dalam hidup, ataupun apa guna kehidupan tu? Apa guna hidup kaya raya dan sebagainya? Pilot mungkin akan mengalami masalah sama bila mereka tak mempunyai peneman ataupun accompaniment. Tak silap aku, Robin Williams tu sebenarnya banyak dikelilingi oleh kawan-kawan, tapi dia macam depan kawan dia pakai sebuah topeng yang tersenyum dan ceria. Tapi bila dia dah duduk sorang-sorang, bila dia buka tu adalah sesuatu yang agak gelap dan murung lah, dan dia tak pernah tunjuk this part of him dengan orang lain sampai benda tu dah menjadi sampai bila kali terakhir dia terjumpa tu dia dah tak tahan lah. Itulah dia jadinya. So soalan aku, adakah kerjaya dia yang membuatkan dia macam tu? Ataupun kalau dia kerjaya apa-apa pun macam tu juga? Aku rasa kalau Heath Ledger memang kerjaya dia. Dia method actor. Dia method actor. Sampai dia jadi macam tu. Yeah, for the role of Joker lah, for Heath Ledger. Aku rasa untuk yang macam Robin Williams tu aku tak tahulah, sebab kita penyakit mental ni banyak segi, dari segi kesunyian yang diceritakan tadi, kemurungan ataupun kebimbangan tentang sesuatu. Ada orang macam gaduh sikit aja dah memang sampai tak boleh tidur malam kan. Ada orang yang macam gaduh sikit, ya peduli apa, tak payah makan ubat ke apa pun dah boleh dah. So everybody is different, we are all diverse, so we have to learn to celebrate this diversity, bukan sahaja daripada segi warna kulit tapi daripada segi perwatakan. Aku agree. Tadi masa kita cerita Siri bercakap dengan wanita di alam pekerjaan kita ataupun kita berinteraksi dengan pramugari semua, ada orang cakap, tak ingat tadi Cap ke? Prof ke yang cakap, kalau Prof kot, peluang untuk kita berkahwin dengan rakan sekerja ni sangat tinggi sebab kita kerja waktu yang tidak tetap. So betul, dari segi kenduri kahwin pun kita miss, kita tak dapat tunjuk muka kita dekat tak boleh nak jual saham anak kawan bapak kita yang lawa ke apa kan. Kita tak boleh menjual saham kita. Saya pilot anak, tak boleh sebab kita jarang menghadiri kenduri kahwin semua. Wakilkan lah, menipiskan peluang kita. Betul. Okay. Kalau kahwin antara kita sendiri pun susah nak hadir.
Itulah itu kan lagi Bentar yang lagi kan. kahwin saudara. I think aku boleh tambah one last thing aja lah before we move on, which is sekarang ni cerita terlepas kenduri ni, kalau kau seorang je pilot, sekarang ni aku duduk dekat community aku kat sini, kawan aku hampir rata-ratanya semua pilot aja. Jadi kalau kau nak cari orang nak main bola pun, ada group bola pun, ada WhatsApp yang memang kau boleh tahu siapa terbang siapa tak terbang. Aku rasa dalam sebulan kalau 5 kali ajak main bola pada sesuatu tarikh tu, sekali je jadi. Sebab semua orang pilot kan. Semua orang pilot. So macam nak cari 10 orang pilot yang tak terbang, yang cuti pada hari yang sama, memang dah susah lah. Jadi aku rasa Ingat tak Cap, elok lagi. dekat Saudi kita main badminton pun ada masalah sama juga kan. Yalah. Tak susah nak kumpul lah. And then even macam nak buat reunion batch pun flying school pun susah gila. Ada je yang tak complete lah, takkan complete. Apa Actually makan-makan bodoh-bodoh sama je. Kan? Silakan. Sebab tu lah bila kita plan kau-kau punya selalunya reunion dengan batch tak menjadi. Tapi kalau macam hari yang sama kita plan malam ni kita jumpa, tiba-tiba the whole batch kebetulan ada Semua kan. orang boleh datang kan. The impromptu invitation, works better sometimes than the pre-plan, Kan? sesuatu yang I agree. pelankan awal-awal lah. Cuma kita kena plan lah batch 2 ni. Terima kasih saya tak termasuk. Tunggu lah. Tetamu jemputan. Tetamu jemputan nak. Tetamu jemputan nak. Tak apa, aku rela. Tapi itulah sebab introvertness aku, maybe aku akan katakan tidak juga. Ada flight. Sorry lah, ada flight lah, tu. sibuk lah terbang padahal tengah ini kan COVID kan. Tak banyak flight. Bila tu ada flight. Bila tu aku ada flight. Bila tu aku ada flight. Lepas tu trick dia, sorry salah tarikh. Aku terbagi tarikh ni. Sebenarnya tarikh sekian up. Alamak pun ada flight juga. Ni macam dah biasa. Dia dah reschedule lah aku punya flight. Tiba-tiba aku kena fly hari yang kau ada benda tu. Pengalaman ni, experience buat alasan. Tak, aku ada experience orang yang selalu reject ajakan lepak dulu-dulu lah. Kalau kau ajak hari apa pun mesti dia tak ada. Aku pernah try tau. Dia ubah hari sorry bukan Sabtu aku pun ada hal. Hari Ahad. Lepas tu pun dia insyaAllah. Lepas tu the next day dia buat alasan baru dia lah. Sorry Ahad pun tak boleh. Something. Aduh, betul boleh faham. Kalau tak nak pergi cakap je lah. Betul. Kalau jenis tak nak pergi, just cakap je lah. Tak apalah, kita boleh faham lah kalau orang yang selalu tak nak pergi dan sebagainya. Ni macam setengah orang, ajak lah bila nak lepak dah kan. Lepas tu bila kita lepak, ajak lepak, Allah sorry hari ni tak boleh. Hari tu tak boleh kan. Dekat 737 biasanya kalau kereta-kereta expat yang orang Iraki ramai yang tua lah. Tua yang kalau umur Captain Nation, diorang dah white body punya Captain lah. Tua dia. Lepas tu ada yang tua juga yang siapa-siapa yang ex-Air Force yang masuk company, diorang tak dapat seniority diorang kira rendah compared to pilot-pilot yang dari cadet. So dalam kes diorang ni, diorang banyak yang stuck dekat 737 sebab tak boleh nak beat untuk nak naik wide body. So ramai jugalah yang Air Force, ex-Air Force yang tua dekat 737. Okay, selain dari golongan tu, kebanyakan kapten-kapten yang line captain yang bukan instructor, kebanyakannya muda yang jenis diorang fly wide body sebelum ni, fly kapal terbang besar macam Boeing 747 atau Boeing 777. Lepas tu umur anggaran early 30s lah umur diorang, awal 30-an. So diorang turun dan diorang jadi captain. So memang ramai lah muda, memang 30 lebih kan kapten-kapten ni. So perwatakan diorang ni dia macam ni kan, dia darah muda lah kan diorang. Banyak friendly sebenarnya, tak ada masalah pun kan, okay, cool lah. Macam geng lah, member lah. Tapi poin apa yang Cap nak cakap ni ialah setiap jenis kapal terbang dalam satu syarikat ni mempunyai pelbagai jenis culture. We're talking salah satunya ialah culture dalam sesuatu airline as a whole.
Tapi dalam jenis-jenis kapal terbang tu juga terdapat banyak jenis budaya juga. Macam kapal terbang katakan yang Super Jumbo A380, dia ada tradisi ataupun budaya yang berbeza. Budaya macam ni tau, dalam kokpit punya environment yang berbeza. Bukan saja sistem kapal, kita bercakap pasal jenis-jenis orang yang mengoperasikan kapal terbang terdiri daripada jenis kumpulan atau kategori orang yang berbeza. So pada hari ni yang untuk topik ni Cap nak mention tadi, Boeing 737 ni, sesuatu narrowbody yang orang kata terbang kecil sikit ni, dia pun ada culture yang unik sendiri sebab dia terdiri daripada orang-orang yang Cap sebut tu. Okay, soalan kita tujukan kepada Prof. Apa Boeing 737 ni terdiri daripada pilot-pilot yang jenis macam mana, yang mengamalkan budaya yang jenis macam mana? Silakan. Jadi budaya dekat 737 waktu aku join dululah, dan mungkin dia terdiri kepada budaya yang hampir sama waktu sekarang. Daripada captain lah, kita cerita dulu tempat yang duduk sebelah kiri. Dia kebanyakannya terdiri daripada FO yang co-pilot yang dah senior daripada wide body yang turun. Kita orang panggil turun sebab kau start balik jadi captain pada fleet narrow body yang paling kecil lah, iaitu 737. Dan untuk diorang ini adalah kali pertama diorang menikmati ataupun merasa pangkat captain tu menjadi sebuah pilot in command sesebuah kapal terbang airliner. Dan untuk kebanyakan daripada diorang, biasalah kita buat benda baru. Kalau co-pilot baru buat benda baru pun masih ada macam konsep-konsep yang baru nak digarap dan digapai. Begitu juga dengan captain yang berada di sebelah kiri, baru nak merasa menjadi seseorang yang in charge lah. Pada akulah yang duduk sebelah kanan, aku tengok adalah yang nampak macam kebanyakannya okey. Adalah satu dua lah minoriti yang naik kat kepala. Mungkin dulu dia kena taji ke waktu dia berada di bawah, sekarang ni dah ada kat atas. Aku punya turn. Hehehe. Tapi tu sikit je lah, dalam 2-3 orang je. Those are the people that you have to watch out for lah. Tapi perwatakan yang macam tu, aku rasa 10 minit kau borak dengan dia pun kau dah tahu dah. Majority lah dia cubalah nak get along dengan kau kan. Sebab kalau kau fikir panjang pun, kau bawa kapal terbang ni 2 orang. Lepas tu kau meletakkan nyawa kau dalam tangan satu sama lain. Kalau kau kiok, dia lah yang tolong. Kalau dia kiok, kau lah yang tolong. Jadi in that spirit, takkanlah kau nak menjatuhkan orang yang akan membantu kau kalau ada sesuatu masalah berlaku. Melainkan kau ni orang yang psycho dan selfish lah, which ada lah, memang ada, but it's a minority. So these are the new people, and I think dia punya attitude is all very well. Dan berkecimpung dengan pramugara dan pramugari sebagai seseorang yang berpangkat tinggi, mungkin lain sikit dia punya sifat perhubungan tu. Dia punya gatal tu lain, dia punya power dynamics tu pun dah lain. Tapi dari segi hubung kerja, you dah kurang berborak dengan yang muda tu lah, melainkan nak jual minyak. Biasanya you cerita dengan pramugara, ketua pramugara ataupun ketua pramugari je dalam dari segi you nak menguruskan penerbangan tu. So itu belah kiri. Yang belah kanan pula, mungkin aku boleh pass on kepada orang lain yang nak cerita for a typical co-pilot on the 737. Silakan Amir Zaidi dengan segala hormatnya. Tadi start. Typical co-pilot. Aku ni tak pandai judge orang lah sebenarnya, tapi kalau tapi aku hanya assess orang berdasarkan ability je. Setakat ni kepada setengah orang dia, kalau macam contoh ada orang kata aku tak tahan lah dengan FO ni, dia macam borak perasaan pandai lah apa semua. For me depends on how you gauge the conversation juga. Kalau macam aku fly, aku ada this one FO, no name mention. So ada this one Captain cakap, oh this FO is like this. So aku fly dengan dia pergi one place to night stop. Fly dengan dia je, okay je. Maybe because kita di quite okay with the information that has been given. Kan setengah orang macam susah nak accept some information that is contradict to dia punya way of life ke way of tackling things ke apa semua. So for me it's really subjective thing lah. Ada orang yang aku fly yang FO aku rasa okay, lepas tu then I heard
ada people say yang dia ni pun gila-gila sikit, tak okay sikit. Macam alright, maybe dengan aku okay. Maybe dengan aku dia boleh apa semua. Even dengan ada apa kawan kita yang apa dulu kita pernah mention kan, apa our ex Air Force FO pun, dia cakap dengan aku sendiri, dia dengan aku pun dia takut dengan aku. Aku macam apa saya pula. Kita Nabi Zaidi garang, memanglah dia takut. Aku tak garang, tak macam ni. Coming from a senior Dia FO, ingat Captain Odin terus. Air Force. Arwah. Apa maybe something that maybe something that something that I carry kot masa tengah kerja kot. Tapi nak kata aku tak merepek langsung, aku merepek. Borak lah juga, banyak juga borak kosong. So tak tahulah, depends lah kan. Some people lah macam kata okay, kita borak-borak juga, tapi kerja is kerja, kerja is kerja. So ada itulah, ikut dah. It really depends lah. I mean the dynamics of your coworkers tu really depends on each other juga. Kalau apa macam kalau orang kata yang this coworker is like this, you cannot take it for granted terus lah. I mean there are factors on why the coworker is acting like that. That's my take lah. Yang aku perasan lah itu ramai yang masa kita typical 73 FO, ada yang senior. Yang senior tu ada yang tak ada, dia tak boleh macam mana, dia tak ada TPL ada CPL. Dia boleh naik wide body tapi dia tak boleh jadi captain. So 737 pada waktu tu kita ada senior dan ada junior. Kebanyakan kalau co-pilot yang baru 737 semua umur kita lah, umur 20 21 kan. Yang tua-tua kebanyakan ni dah senior dan diorang dah nak dekat-dekat, sama ada tengah lagi few months nak naik wide body. Sebab dah masanya seniority tu diorang dah boleh naik lah. So ramai yang dah naik wide body. So majority dia yang umur-umur kita lah. Dan so roughly umur 21, 22, 20 ke bawah, 20 macam tu lah, 21, 22, 23. Dan kapten-kapten pula kebanyakan ni memang lagi tua-tua 12 tahun. Tak ada kapten-kapten yang tua sikit lah. Kebanyakan kapten memang beza lebih 10 tahun lah daripada kita. So kat situ ada power distance sebab kapten dan co-pilot. Satu lagi sebab pengalaman. Kita tahu dia dah fly lama dalam airline, minimum 10 tahun lagi ke depan daripada kita. Dan pengalaman diorang lagi banyak dan kita rasa respect kat diorang. Yang aku tahu sekarang ni ramai co-pilot tua sekarang ni, umur 30-an co-pilot, termasuk engkau Yas kan, fly dengan co-pilot yang lagi tua daripada kau pun ada, yang sebaya pun ada kan, yang muda sikit pun ada. Maknanya gap tu tak macam kita dulu. So pada kita dulu tu the respect is more sebab dia macam pangkat abang kat kita kan. So kita macam lagi takut, lagi fear dia lah, dari segi sebab lagi tua, lagi senior, pengalaman lagi banyak, yang dia dah pernah wide body semua lah. So macam sekarang ni aku tak tahu macam mana sekarang ni sebenarnya interaction tu. Narrow body yang baru. Sebaya kan, fly sekali. Aku tak pernah tahu juga benda ni. Aku pun nak tahu juga. Mungkin macam lebih kepada buddy system jugalah. Buddy system with a pinch of power distance. Apa kalau fly dengan tu, sorry menyebut pula. Kalau fly dengan FO yang tua. FO yang tua. Dulu masa kita dulu kan, kita kalau kapten minimum 10 tahun beza umur kita dengan kapten tu kan. Kapten akan tua jauh. Jadi kita respect kapten tu, kita takut kapten tu tau. Ada perasaan macam gementar. Dia macam power distance tu jauh juga lah. So macam sekarang korang fly dengan co-pilot atau first officer yang umur dekat-dekat. Macam mana korang deal dengan benda tu? Kira senang tak? Ke diorang respect tak korang? Ke diorang macam ni tau apa, my take is
because apa sekali you are in a company in a company where the ranks are assigned assigned with what you are qualified with. So kalau macam you are the captain regardless of or regardless of age, then they should regard you as a captain. Kalau umur ni, I think is a really typically, how to say, slightly immature to say that umur ni, that tengok umur ni, oh dia ni lagi muda daripada aku ni, dia kena downplay sikit. For me, that is a slightly immature assumption Asian lah. culture. It's Asian culture, or I would say those who are really emotionally driven, dia akan cakap macam tu. Dia akan oh ni umur tu sikit, dia muda sikit ni apa kan. Padahal kita tak tahu macam mana background masing-masing kan. Kita tak tahu pun macam mana dia dapat ada rank dapat full strings ke apa kan, tak tahu Allah kan. Tapi for me so far is a quite non-issue lah, as far that with the efforts that I have flown with lah. That's good. Of course kita dia muda, kita akan rasa on the other hand kita dapat FO yang very senior, kita akan kita tahu yang the senior FOs ni by in mind, yang sometimes the FO ni older ni kadang-kadang second officer je kadang-kadang. So Tak senior kita pun. tak Senior senior pun. citizen je. Kita masuk kita extract kita delegate appropriately lah. Kalau lain kan yang benda yang dia ni memang betul-betul very CDFO apa semua, so, the wealth of experience yang dia ada tu could help us work more fluidly lah. Orang kata macam masuk kerja semua siap, kadang-kadang macam efficient sangat kerja dia sampai nak segan. Faham. So, kau okay Yas, memang tak ada problem lah dengan FO yang sebaya atau tua? Tidak ada pengalaman macam mana problem, tak pernah ada masalah lah dengan macam Amir Zaidi dah beritahu, ada sebahagian daripada co-pilot dia tua daripada dia, tapi masih berpangkat bukan 3 bar first officer tapi 2 bar saja second officer. Dari sana aku nak membawa kita kepada maybe attitude yang perlu diterapkan kalau kita masuk airline lambat katakan. Banyak benda yang kita kena buat effort yang lebih untuk kita setara dengan orang yang 7 tahun lagi muda daripada kita, yang taraf yang sama dengan kita, untuk mendapatkan kualiti yang sama. Kalau kita approach flying ni dengan attitude yang rasa dia dah tua dan dia tahu semua benda, benda tu tak akan improve dia sebagai seorang pilot. Sebab regardless of how old you are, when you enter the airline, you start from day one. Walaupun umur katakan 30 tahun baru masuk flying kan. Jadi pelajaran dia bermula dari hari pertama dia masuk ke airline. Tapi aku kena berikan pujian kepada pembantu juruterbang aku ataupun co-pilot aku yang tua-tua ni. Sepengalaman aku, semuanya very eager to learn. Bertanya, dia menggunakan umur dia yang tak beza dengan kita ataupun dia lagi tua daripada kapten dia ni untuk dia bertanya lagi, untuk belajar lagi banyak. Macam mana ni kapten? Macam mana ni? Saya dengar yang ni kapten. Dia tak segan nak tanya. Itu memberikan advantage pada mereka. And they know what to ask. Macam kalau kita dulu, masa kita peringkat awal, kita first officer kan, kita mungkin tak tahu nak tanya apa. Ni sebab dia orang tu dah matang. They know what kind of questions to ask. To me kita kena buka macam orang kata macam mana dalam Greek punya tamadun dulu, Socratic method lah, suka bertanya. Sebab kalau kita malu bertanya, okeylah, mungkin kita punya nasib dulu masa kita 15 tahun lepas kita menjadi co-pilot dalam kapal terbang narrow body ni, mungkin zaman tu bila kita tanya kita kena marah balik oleh certain people. Mungkin mereka rasakan I will not answer stupid question. Certain people maybe akan cakap macam tu kan. Tapi zaman sekarang, Alhamdulillah, di mana aku dan Kapten Amir Zaidi sekarang, Amir pun ada dalam tempat sama dengan aku, kita orang membudayakan, not to say body 100%, tapi kita mewujudkan suasana yang lebih selesa untuk kita bekerjasama dengan. Macam tu lah. Kita galakkan question, we always welcome. Walaupun aku kadang-kadang very serious dalam kerja sikit bila pakai uniform, tapi I welcome questions lah. Kalau siapa nak bertanya soalan, semua tu
I will try my best to answer. Kalau boleh goreng macam segmen Sembang Kencang pun aku goreng juga. Good. Bagus. Okay. Apa tapi tapi kalau- kalau of this one FO apa jadi tahu bukan pasal apa dia apa younger one lah kan, apa very good, very eager apa semua, at the same time dia macam cerita dia we share the same passion tau, so kita orang kita orang apa very macam very happy. He became very energetic. He became very energetic apa semua, mungkin bersemangat ke apa semua kan. So too energetic sampai esok dia demam lah. Passion. Korang share passion apa ni? Dua-dua Metro fan. So apa okay, so part of the captain's job, sometimes you have to manage your FO energy ya. Bukan aircraft energy je energy circle lah. Funny happening lah. Not incident. Funny happening lah. Macam korang yang tadi aku dengan Amir cerita dari aspek position kita orang sebagai captain, tapi aku nak mungkin gravitate ourselves towards maybe masa kita co-pilot lagi ya, second officer ataupun first officer balik semula. Time sana ada satu bar, ada cadet. Lepas tu ada 2 bar macam kita lah mostly masa 7-3 tersebut. Lepas tu ada yang 3 bar juga yang bertaraf first officer yang tidak mahu naik wide body. Ada juga 3 bar yang rasa dia tak cukup bagus untuk wide body dan dia selesa dengan memandu Boeing 737 iaitu sebuah narrow body kapal terbang yang lebih kecil. Jadi ada wujudnya kira a vast variety of experience lah. Ada yang dah fly, ada di antara co-pilot 73 kita yang kita baru terbang 1 tahun masa tu. Ada yang dah terbang mungkin 9 tahun, 10 tahun dalam 73 bukan sebagai captain, sebagai co-pilot dan mereka selesa. Sungguh selesa masa menjadi co-pilot tersebut. Kebanyakan mereka macam mana hubungan dengan korang? Ada tak experience berinteraksi semua? Banyak tak korang belajar daripada dia orang? Banyak tak cerita cool. Luar flying, dalam flying yang dia cerita? Macam mana? Ada orang nice stop. Kalau nice stop, kalau nice stop pun diorang tak lepak itu lah, diorang buat hal sendiri lah, sebab diorang dah lama dah boring kot. Tak juga, depends juga. Sometimes dia are so knowledgeable of the night stop punya tu. And apa sekarang ni with the age of internet kan, there are always something new, somewhere new place to makan lah. Sekarang ni macam weh, kita nak dekat, especially kalau nak stop apa local Malaysia ni, nak makan apa tak susah lah. Ya Allah, ada dia kata jom makan, I want to try this new place. Oh my god. Flying wise dia apa, dia dah biasa rutin tu dah ada apa semua, so apa things when so smooth lah. So mungkin ada risiko jugalah dengan senior first officer yang terlalu comfortable dalam fleet tersebut. Mereka macam penat nak revise. Setiap tahun dia orang akan rujukkan benda sama aja dan mereka rasakan tak payahlah rujuk, saya dah tahu dah benda ni kan. So jadi dengar wujudnya banyak kali dah dengar, alah benda sama aja, nanti dia cycle benda sama balik kan. So jadi wujud satu kira risiko jugalah, bukan nak kata overconfidence, tapi sebab dia terlalu lama dalam fleet tersebut, mereka mungkin in touch dengan prosedur yang lama dan sebagainya, dan mereka selesa melakukan prosedur tersebut. Dan kita boleh ulas benda ni mungkin dalam segmen-segmen yang akan datang lah, insyaAllah. Prof ada complacency is a big topic in itself lah. So Prof ada pengalaman dengan senior first officer dalam 737? Kalau aku nak terbang dengan first officer tu memang taklah, sebab aku sendiri duduk kursi tu. Tapi kalau nak jumpa tu, aku tahu seorang captain ni yang dia memang duduk 737 memang lama gila dan memang tak ada plan nak pindah pergi narrow body, sebab dia kata ada orang mark dia kalau dia naik ke wide body. Ada 1-2 orang lah dia, tapi dia okey je, aku tengok tak adalah masalah dengan co-pilot, which is good enough for me.
Dan dia ada kawan dia memang selalu terbang dua orang ni memang si gedempol 2 ekor ni memang selalu sama-sama pergi mana-mana, memang dia dua-dua je. So the FO was a very senior lah, dan dia aku tengok okay je, humble, probably good in the cockpit. I would never know because aku tak pernah duduk terbang dengan dia. Tapi aku tahu dia bagus sebab once eventually sebelum aku nak tinggalkan airline tu, dia ambil dia punya ATPL. Lepas dia ambil dia punya ATPL, dia naik Captain 73, lepas tu ZAS dia turun naik Airbus. And I don't know where he went from there lah, but you can tell lah something click lah. Dia macam aku kena buat sesuatu dengan hidup aku ni. Rasa macam bosan je duduk di tampuk yang sama. Padahal dah duduk di tampuk yang sama lama gila lah. Tapi once dia click je, boom, right, left, up, habis. Progression lah, itulah life progression lah ada Life progression. Ada satu lagi ranking, nama dia Cadet. Korang selaku kira dah online kan, kira dah line flying, dah jadi second officer, banyak tak buat safety co-pilot duty? Maknanya kau Banyak. monitor cadet-cadet punya training semua. Boleh cerita tak pengalaman sikit, Cap? Banyak dia dia jadi, bila kau first time kerja jadi safety pilot tu, dia rasa takut kan. Sebab takut bukan sebab apa, sebab kau duduk belakang, and then kau duduk fikir macam mana kau nak, kalau apa-apa problem kan, macam mana kau nak take over. Macam kau tak tahu macam mana nak buat tau. So bila Captain banyak suruh tak tolong kau lah, buat something, and then kadang-kadang Captain tanya cadet tak tahu, Captain pandang belakang tanya kau. So kau tak tahu, malu kan, tak tahu kan, kau senior tak tahu. Padahal sebab kau dah lama tak baca buku, lupa kan. Captain yang tanya tu tentang dia pun tak tahu. Kan? Tapi Dia tanya sebab dia tak tahu kan. Tapi Tu lah kawalan. pada waktu tu kau sebagai safety pilot takkan salah lah. Captain akan sentiasa backup kau. Maknanya kalau kau tak tahu, dia takkan marah kau. Dia akan marah cadet tak tahu. Macam apa-apa hal, kau akan buddy dengan captain je lah. Dia takkan apa, Betul. kau captain tu akan gang up, bully cadet lah biasanya. Tak tahu kenapa dia buat macam tu lah. Jadi kau takkan ada problem lah. Cumanya kau segan lah captain kan. Kau tak tahu banyak benda kan. Bila captain tanya, kau sebagai senior kena macho lah. Even nak tunjuk depan cadet, depan captain yang kau tahu lah. Tak best lah, tak tahu. Lepas tu pengalaman aku, yelah kalau dapat captain yang sangat garang, suka jerit-jerit, aku pun stres duduk dalam cockpit tu. Aku pernah masa awal-awal jadi safety pilot tu kan, gila-gilanya cadet tu kena marah dengan captain. Aku sampai keluar cockpit. Even dah keluar cockpit pun dengar dia jerit. Dari luar cockpit tu dengar dia jerit dekat cadet. Aku macam apa, aku tak tahan tengok dia kena marah. Sebab aku ni jenis cepat kesian. Aku tak boleh tengok orang kena marah. Aku akan lari daripada situation tu. Ataupun kalau ada dua orang gaduh ke apa kan, aku akan lari daripada situation, tak nak dengar orang gaduh. Aku tak boleh nak dengar perbualan gaduh tu. Dia jadi stres. So cabaran tu kan, kalau dapat captain yang suka jerit-jerit kan, dia tak marah aku, dia marah cadet tu. Tapi aku tak boleh tengok cadet tu kena marah. Dia macam itulah. Okay, Prof, kau ada safety co tak? Safety co duty. Apa hubungan kau dengan cadet? Dia jenis yang cuak-cuak ke, takut-takut ke? Macam mana adakah kau jenis yang mengajar sangat ke, ataupun kau banyak pantau dia macam mana? Macam mana kalau nak flight mengajar tersebut? tu bergantung kepada cadet tu sendiri. Sebab aku tak adalah terasa macam, aku tahulah ada certain orang yang semangat nak mengajar. So macam orang tu tak tanya pun dia macam ni. But aku macam, kalau kau tanya aku jawab lah. Kalau kau tak tanya, macam takkanlah aku nak cerita banyak kan. Mungkin kau dah tahu ke apa, and it's not my place. Aku dan tak dibayar pun untuk mengajar kau. Itu instructor yang ada gaji banyak macam tu. But otherwise, aku tengok lah cadet-cadet, kebanyakan cadet yang aku jadi safety, semua dah jadi captain dah sekarang. So they were all probably good people lah. And aku duduk belakang pun tengok diorang jenis yang tak ada masalah. In fact, aku rasa aku pernah jadi safety co untuk one of aku punya batchmate kot. Sebab aku antara orang yang terawal batch aku clear. So I get to sit out while the other guys do it. And eventually aku jadi safety co for one of my batchmates.
Pengalaman dia aku tak ada anything drastic macam cap lah, duduk tengok orang kena marah. Mostly very mellow, setakat lepak tengok dia buat training, tanya sikit-sikit pada aku, mostly pada cadet, dan uneventful lah, tak banyak sangat songel. Mungkin korang ada cerita yang berlainan. Amir, ni I think selepas menjadi cadet, kau dengan menjadi kau second lah. officer, macam mana kau punya hubungan dengan cadet masa buat safety co-pilot duties? Okay tak, aku share the same sentiment dengan Prof lah. Kalau dia orang kalau dia orang nak tanya anything during or after the flight, dia orang tanya kita cuba sebaik boleh lah untuk jawab apa semua, ataupun kita bagi reference lah. You just check lah at this space semua, kita semua kita kita kena faham yang dia dah kena bambu semua. So kita kena just macam counter it back with the tu lah. You just check this chapter is written inside there. Lepas tu kalau kita bukannya nak boleh tolong sangat concentrate sangat pada the cadet tu, because kita ni safety co-pilot kan, kita kena duduk belakang kita, the captain nak mengajar cadet. Kita punya situational awareness kena lagi luas daripada tu. Although sometimes for granted kita macam kita sempat second officer kan, dapat safety co-pilot ni free money. So kau duduk belakang, duduk makan snack, makan tam-tam, makan mimi ke apa kan kat belakang kan. Kacau apa Kurang kan. With the cadets I'm okay. Tak ada jumpa cadets yang tu lah. I mean the instructor captains were doing a good job despite ada certain yang marah-marah. Tak ada marah-marah lah. I mean emphasizing points lah by raising the information. Lebih kurang gitulah. Aku tak adalah macam lepas online terus jadi safety co-pilot, tak ada. I think it came to me quite later in tu juga lah. Later in the second officer stage, mungkin 6 months after that baru dapat first safety co-pilot job. Macam wow, okay, finally. Yalah. Itulah. Good way. Kalau aku boleh add sikit lah. Bila setiap masa aku menjadi safety co-pilot, kalau kita duduk belakang di seat observer di belakang, tengok budak depan kita training dengan instructor captain, kadang-kadang tercetus bibit masa ketika kita sendiri masa cadet, seorang yang naif, tak tahu apa, dan kind of lost kadang-kadang di to a certain extent. So aku tanpa ditanya selalu aku akan tolong lah juga kalau ada soalan apa. Contohnya aku pernah safety co salah seorang batch korang yang agak lost ketika itu. Jawapan apa semua dia akan memandang aku kat belakang. Aku beritahu nombor macam tu. Sebab dia punya instructor tu dikabarkan agak garang jugalah. Jadi kita imagine kita di situasi mereka lah masa mereka cadet tu, kita imagine macam kita pun dulu pernah alami benda sama lah. Jadi aku rasa tak tahulah tanggungjawab aku ke apa, ataupun atas dasar kesian macam Cap kan, suka kesian kan. Mungkin dasar kemanusiaan tersebut, mungkin aku lebih incline towards tanpa dia cakap pun aku menolong lah. Lagipun macam kita kerja pun macam Amir Zaidi cakap, kita kerja ni pun macam free money kan. Kita duduk belakang je tengok dia orang kan. So jadi mungkin setiap 15 minit atau setiap 30 minit kalau kita tolong pun tak luak lah kan, tak salah jugalah. Tak luak. Jadi itu aku punya pengalaman aku sendirilah. Aku akan cuba membantulah. Dan korang pun pernah kena tanya tak dengan instructor, kalau korang second officer, kalau cadet tu tak dapat jawab, dia pandang belakang dan tanya korang tak, apa jawapan dia, kau tahu tak, ada tak macam tu? Tak, biasanya tak ada kot. Biasanya pasal kita ni lebih kepada kadang-kadang macam ada something happen kan, kita ni lebih kepada handle MEL semua kan. Kau check MEL ni, item ni, semua macam kita ni assistant lah rather than to answer the questions apa semua lah kan. Sometimes granted that kita ni tahu yang jawapan untuk setengah soalan kan, tapi bukannya word by word kan. Setengah orang pun boleh ingat word by word, dan setengah orang betul-betul emphasize. So kau kena ingat benda ni word by word lah. Kalau tak benda ni jadi nanti audit lah apa semua. Itulah. Betul lah, aku orang juga setuju dengan Amir Zaidi tu. Dia macam ada
konsep lah yang kau seelok-eloknya mempraktikkan sebagai seorang pilot bila kau in charge, which is drop, delay, delegate, do. Kalau kau boleh macam benda tu remeh kan, kau tak payah buat pun, ataupun kau tangguhkan, ataupun kau boleh suruh orang lain buat. So the third one tu bila kau ada buat training, kau boleh suruh kau punya safety co buat. So macam kau punya situational awareness tu kau boleh, engkau dengan kau punya safety co je lah, yang kau punya kau dengan kau punya trainee lah, kau punya safety co tu boleh buat benda lain sambil kau tengah sibuk nak mengajar. Itulah bagusnya ada safety co ni. Yes. Ada tak ketikanya macam cadet tu terlalu terror dan korang diarahkan relax lah, duduk belakang dulu lah, bercakap lah dengan kru-kru lain? Ada tak? Pernah? Tak benar. Aku ada, Itu tapi kadang-kadang bukan sebab cadet tu terror. Okay. Sebab nak ni lah berlaku sesi soprano lah. Pasal cadet tu terror lah. Dia just rasa macam nak sesuatu yang diorang dua je, ataupun rasa macam semak lah ada 3 orang. Kau belah. Kadang-kadang dia tak nak Sebab tu jatuhkan lah. ni, tak nak malukan cadet tu. Depan kau. Betul. Dan sebab itulah cockpit punya pintu adalah bulletproof dan sangat kukuh, dan juga sebab itulah tingkap di cockpit tu ada 2 layer atau sometimes more, sebab nak compensate untuk soprano punya session lah dalam cockpit tu. Bukan pasal window cracking dia dalam FCOM tu dia tulis if the Itu captain among shout, itu cannot among hear other outside. reasons lah. And then the moment when they put into the FCOM semua tu, the pilot unit macam you remove lah this portion a bit we just concentrate on the This window is cracking part only lah. Level 4 information hidden, only engineer can see. Level 4 Yes. So Level 4 tu bukan later stage in life kan, cik? Demikianlah cerita kami dulu bila bekerja membawa kapal terbang 737-400. Teruskan menyokong dan menonton kami. Sila like dan subscribe Sembang Kencang 100 Knots. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di episod seterusnya, di mana kami akan bercerita lebih lanjut lagi tentang kebolehan teknikal kapal 737-400. Kita jumpa lagi di minggu hadapan bersama dengan Jom Take Off.